Fi Zilalul Quran, karya Asy-Syahid Said Qutb, diterjemah bahasa oleh Datuk Yusof Zaki. Semoga Allah memberkati mereka. Pentafsiran ayat-ayat 222 hingga ayat 223. Dan mereka bertanya kepadamu tentang hukum haid. Jawablah, haid itu suatu kekotoran. Oleh itu, jauhlah diri dari perempuan semasa haid. Dan janganlah kamu dekati mereka untuk bersetubuh sehingga mereka suci. Dan apabila mereka suci, maka datangilah mereka mengikut jalan yang diperintahkan Allah kepada kamu. Sesungguhnya Allah kasihkan orang-orang yang banyak bertaubat dan kasihkan orang-orang yang hemat membersihkan diri. Ayat 222. Isteri-isteri kamu laksana sawah bendang kamu. Oleh itu, datangilah sawah bendang kamu dari mana saja kamu sukai dan sediakanlah amalan-amalan yang baik untuk diri kamu dan bertakwalah pada Allah. Dan ketahuilah bahawa kamu tetap akan menemui Allah dan sampaikan berita gembira pada orang-orang mukmin. Ayat 223. Ini satu lagi tarikan perhatian pada perhubungan yang ditingkatkannya kepada Allah. Ia meningkatkannya matlamat perhubungan ini lebih tinggi dari kelazatan jasmani hingga pada bahagian matlamat yang mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan jisim, iaitu hubungan kelamin. Hubungan kelamin dalam masa haid. Hubungan kelamin dalam perhubungan ini itu merupakan wasilah sahaja, bukannya matlamat, iaitu wasilah untuk mencapai satu matlamat yang lebih mendalam dalam tabiat hidup, iaitu matlamat melahirkan zuriat keturunan dan melanjutkan hayat dan menghubungkan segala-segalanya dengan Allah. Mengadakan hubungan kelamin dalam masa haid kadang-kadang boleh mencapai kelazatan haiwaniah di samping mendapat kemudaratan yang membahayakan kesihatan kepada lelaki dan perempuan. Tetapi ia tidak dapat mencapai matlamat yang luhur. Lebih-lebih lagi, ia dijijik oleh fitrah semula jadi yang sihat dan bersih dalam masa itu. Kerana fitrah yang sihat itu dikuasai dari dalam oleh hati nurani yang mempunyai undang-undang yang mengendalikan kehidupan ini. Oleh sebab itulah, fitrah itu dengan sendirinya jijik mengikut undang-undang ini dan melakukan hubungan kelamin dalam masa haid yang tidak mungkin mendatangkan anak dan melahirkan hayat, sedangkan hubungan kelamin dalam masa suci boleh mencapai kelazatan yang tabi'i di samping mencapai matlamat fitrah pula. Oleh sebab itu tegahan dikemukakan sebagai jawapan di atas pertanyaan itu. Dan mereka bertanya kepadamu tentang hukuman haid dan hukum haid. Jawablah, haid itu suatu kekotoran. Oleh itu, jauhilah diri dari perempuan semasa haid dan janganlah kamu dekati mereka untuk bersetubuh sehingga mereka suci. Tetapi selepas suci pun persoalan ini bukanlah persoalan yang boleh dilakukan sewenang-wenang mengikut kemahuan hawa nafsu dan cara-cara yang menyeleweng. Malah ia tetap terikat dengan perintah Allah, kerana hubungan kelamin merupakan tugas yang terbit dari perintah dan taklif dan terikat dengan cara dan batas-batas yang tertentu. Dan apabila mereka suci, maka datangilah mereka mengikut jalan yang diperintahkan Allah kepada kamu. Ini datangilah mereka pada tempat yang melahirkan anak, bukan pada tempat yang lain. Matlamat hubungan kelamin bukanlah semata-mata melepaskan keinginan nafsu. Malah matlamatnya ialah melanjutkan hayat dan mencari apa yang telah ditetapkan Allah. Allah telah menetapkan sesuatu yang halal
dan memfardukannya, dan kewajipan seorang Muslim ialah mencari apa yang telah ditetapkan oleh Tuhannya dan bukannya menciptakan sendiri apa yang dikehendakinya. Allah memfardukan segala apa yang difardukannya itu untuk membersihkan para hamba-Nya, dan Dia amat sayangkan mereka yang bertaubat apabila mereka melakukan kesilapan dan pulang kepadanya memohon keampunan. Sesungguhnya Allah kasihkan orang-orang banyak bertaubat dan kasihkan orang yang berhemah membersihkan diri. Ayat 222. Di bawah bayangan inilah ayat yang berikut menggambarkan salah satu dari hubungan-hubungan suami isteri yang sesuai dan selaras dengan garis-garisnya. Isteri-isteri kamu laksana sawah-sawah bendang kamu. Oleh itu, datangilah sawah-sawah bendang kamu dari mana sahaja kamu sukai. Matlamat hubungan kelamin. Ungkapan yang halus ini mengandungi isyarat-isyarat pada sifat hubungan itu dari segi hubungan kelamin ini. Juga isyarat kepada matlamat-matlamat dan tujuan-tujuannya. Ya, memang benar bahawa segi hubungan kelamin itu tidak merangkumi seluruh hubungan di antara suami dan isteri. Hubungan-hubungan itu telah dijelaskan dan disebut di tempat-tempat yang lain yang sesuai dengan pembicaraan ayat-ayat di sana seperti firman Allah. Mereka, isteri-isteri adalah pakaian kamu dan kamu adalah pakaian mereka. Ayat 187 surah Al-Baqarah. Dan firman-Nya, dan di antara bukti-bukti kekuasaannya, Dia ciptakan isteri-isteri untuk kamu dari jenis kamu sendiri supaya kamu tenang tenteram bersamanya, dan Dia jadikan di antara kamu rasa kemesraan dan perasaan kasih sayang. Surah Ar-Rum ayat 21. Semua ungkapan ini menggambarkan satu sudut dari sudut-sudut hubungan suami isteri yang amat mendalam dan besar. Itu di tempatnya yang sesuai. Dan kesesuaian yang wujud dalam rangkaian ayat ini diungkapkan dengan sawah bendang, iaitu sesuai dengan proses pembenihan, penyemaian, kelahiran anak dan kesuburan zuriat. Dan selama isteri itu merupakan sawah yang bendang, maka datangilah mereka dengan cara mana yang kamu sukai, tetapi pada tempat yang membiakkan tanaman yang menjadi matlamat sawah bendang. Oleh itu, datangilah sawah-sawah bendang kamu dari mana sahaja kamu sukai. Dan dalam waktu yang sama, hendaklah kamu ingat pada tujuan dan matlamat hubungan ini, dan bertawajuhlah kamu padanya dengan ibadat dan takwa kepada Allah, agar ia menjadi amalan yang soleh yang kamu sediakan untuk diri kamu, dan yakinkanlah kepada pertemuan dengan Allah yang akan memberi balasan pada setiap amalan yang telah dilakukan kamu. Dan sediakanlah amalan-amalan yang baik untuk diri kamu, dan bertakwalah kamu pada Allah, dan ketahuilah bahawa kamu tetap akan menemui Allah. Kemudian ayat ini ditamatkan dengan menyampaikan berita gembira dan balasan yang baik ketika bertemu dengan Allah dan mendapat hasil sawah bendang yang diusahakan mereka. Setiap amalan itu adalah kebajikan pada orang yang beriman selama ia bertawajuh pada Allah ketika melakukan amalan itu. Dan sampaikan berita gembira kepada orang-orang mukmin. Ayat 223. Islam tidak memandang kotor kepada keinginan seks. Di sini kita dapat melihat samahah, iaitu toleransi Islam yang menerima insan mengikut apa yang ada padanya, iaitu ia menerima insan dengan segala keinginan, kecenderungan dan keperluannya. Dan Islam tidak pernah mencuba menghancurkan fitrah insan atas nama peningkatan dan pembersihan diri, dan tidak pernah memandang kotor kepada keperluan-keperluan seks yang tidak dapat dielak olehnya. Malah pada hakikatnya ia ditaklifkan dengan keperluan-keperluan seks itu untuk kepentingan hayat, untuk kesinambungan
dan kesuburannya. Malah apa yang diusahakan oleh Islam ialah menegakkan insaniah dan meningkatkannya dan menghubungkannya dengan Allah ketika ia menyawuti dorongan jasmaniahnya. Islam berusaha mencampurkan di antara dorongan jasmani dengan perasaan-perasaan insaniah pada mulanya dan dengan kesedaran keagamaan yang halus pada akhirnya. Ia mencampurkan di antara keduanya dalam satu ketika, dalam satu hakikat dan dalam satu tujuan, iaitu percampuran yang sebati pada diri manusia itu sendiri yang menjadi khalifah Allah di buminya. Dan manusia memang layak menjadi khalifah Allah kerana di dalam tabiat dan di dalam dirinya telah dipasang dengan kekuatan-kekuatan dan daya-daya tenaga yang cukup. Sistem yang menangani manusia itulah yang memberi perhatian kepada semua kehendak-kehendak fitrah manusia, kerana sistem ini dari ciptaan Allah yang menciptakan fitrah manusia, dan setiap sistem yang lain darinya sama ada sedikit atau banyak akan bercanggah dengan fitrah manusia, dan akibatnya ia akan gagal dan manusia akan celaka baik sebagai individu atau sebagai kelompok. Hanya Allah sahaja yang mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim.